Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Halim dan kepada semua rakan-rakan seperjuangan saya. Kumpulan kami akan membentangkan tentang rancangan penubuhan tadika, iaitu kami namakan tadika kami sebagai Tadika di Bayu. Ini berpandukan kepada sistem pendidikan yang memfokuskan kepelbagaian kemahiran bagi kanak-kanak 5 hingga 6 tahun. Tadika ini juga berkonsepkan modul pengajaran yang diselaraskan dengan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK serta menerapkan kepelbagaian kemahiran seperti renang, seni mempertahankan diri dan tarian balet. Kami telah memilih nama tadika iaitu Tadika di Bayu kerana tadika ini terletak di negeri di bawah Bayu, iaitu terletak di No 23 Lorong Kingfisher 8, Taman Kingfisher, Pasar 3, 88450, Kota Kinabalu, Sabah. Tujuan utama perniagaan ini dilakukan adalah menjurus kepada perkhidmatan ke arah pendidikan. Dalam hal ini kerana kami menyedari bahawa pendidikan awal kanak-kanak ini sangat penting kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira budaya, bangsa dan agama. Bahkan, kami memilih perniagaan tadika ini kerana permintaan yang meningkat daripada pelanggan ekoran daripada pertumbuhan ekonomi di Malaysia yang meningkat. Jadi, kesimpulannya, tujuan utama tadika kami ditubuhkan adalah untuk memberikan pendidikan yang sewajarnya kepada setiap kanak-kanak dan memenuhi permintaan daripada pelanggan kami. Baiklah, saya teruskan pembentangan mengenai objektif perniagaan kami. Seperti yang anda lihat di dalam slide, terdapat 10 objektif dalam perniagaan tadika kami. Yang pertama ialah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid yang beragama Islam. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Yang keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Yang kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Yang keenam, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan berkeyakinan diri. Yang ketujuh, mempraktikkan amalan kesehatan, membina kecerdasan badan dan menjaga keselamatan diri. Yang ke-8, mengembangkan daya kreatif dan estetika. Yang ke-9, mengaplikasikan pemikiran kreatif dan inovatif serta berkemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Dan yang ke-10 ialah mengembangkan psikomotor kanak-kanak dari segi pergerakan tubuh badan kanak-kanak. Latar belakang perniagaan kami iaitu Tadika di Bayu. Pertama adalah logo. Logo Tadika di Bayu ini bermaksud warna ungu, kuning, biru dan jingga adalah melambangkan KSPK, iaitu merangkumi jeris. Seterusnya adalah visi dan misi. Visi Tadika di Bayu adalah melahirkan insan yang mempunyai daya dan tahap perkembangan yang berkualiti dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial demi memacu negara kelak. Misi kami adalah pertama, melahirkan insan yang menguasai jeris dalam kehidupan seharian, melahirkan insan yang berjaya dunia akhirat, dan terakhir, membentuk insan yang berkeyakinan tinggi, berani menepuhi cabaran dan berilmu. Seterusnya adalah moto. Moto Tadika di Bayu adalah ilmu berharga dunia akhirat. Berikut adalah lagu Tadika di Bayu. Tadika di Bayu kesayanganku, melahirkan insan yang berkualiti, mementingkan jasmani, emosi, juga rohani, intelek dan sosial. Kawan-kawan semua mari membaca, menulis, mengira dan bermain. Guru mengajar dengan tekun,
demi anak tadika di Bayu. Maklumat usahawan, yaitu pertama adalah diri saya sendiri Nurjana binti Alius, kedua ialah Julaimi Simon, ketiga ialah Jesse Pius, keempat adalah Nuriani Halik, dan kelima Mas Elarina Jinus. Seterusnya adalah lokasi. Kami memilih Bandar Kota Kinabalu sebagai tapak tadika kami yang berkelolasan 43.560 kaki persegi. Ia dipilih adalah kerana berdekatan dengan bandar dan merupakan kawasan strategik. Merupakan pelan lantai bahagian dalam dan luar tadika. Seterusnya ialah pelan pandangan atas. Ini merupakan pelan pandangan depan tadika kami. Dan ini ialah pelan pandangan luar, iaitu sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Seterusnya ialah pelan pandang pada bahagian belakang tadika di Bayu. Berikut merupakan uniform tadika di Bayu. Pertama ialah uniform rasmi tadika di Bayu adalah seperti berikut. Ini ialah uniform sukan tadika di Bayu. Dari segi sasaran pula, kami menyasarkan perniagaan kami kepada ibu bapa yang berkerjaya, yang mempunyai anak dalam lingkungan umur 5 hingga 6 tahun, yang menetap di kawasan atau perumahan di sekitar kawasan. Oleh sebab kadar ekonomi, kebanyakan penduduk di kawasan ini berada pada kadar yang stabil, akan meningkatkan lagi potensi ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke tadika ini. Selain itu, kami juga membuka peluang pekerjaan kepada graduan untuk mengisi jawatan kosong sebagai guru, pembantu, coach dan sebagainya mengikut kelayakan mereka. Dari aspek persaingan pula, persaingan terhadap tadika kami adalah kurang kerana di lokasi penubuhan tadika ini tidak mempunyai tadika yang berdekatan. Selain itu, prasarana dan fasiliti yang moden dan kondusif akan meningkatkan lagi keistimewaan kepada tadika kami. Terusnya adalah promosi perniagaan. Promosi perniagaan kami yang pertama adalah brosur. Kami akan menyediakan brosur mengenai tadika yang lengkap dan menarik untuk diberikan kepada pelanggan kami. Brosur ini kami akan edarkan di setiap perumahan dan di kawasan persekitaran. Kami juga akan menggunakan banner untuk mempromosikan tadika kami kepada masyarakat. Banner yang berkaitan dengan keistimewaan tadika, seperti lokasi tadika, program yang ditawarkan, aktiviti yang dijalankan, dan sebagainya. Banner ini kami akan paparkan di kawasan yang lebih strategik. Yang ketiga adalah strategi One Channel. Melalui strategi ini, kami akan memberikan potongan harga sebanyak 20% kepada ibu bapa atau penjaga yang mendaftarkan anak mereka di awal tahun persekolahan. Tetapi, potongan harga ini hanya diberikan kepada 10 orang terawal sahaja. Yang keempat adalah pelaksanaan hari terbuka. Dengan adanya pelaksanaan hari terbuka ini, ia akan membuka pintu kepada ibu bapa untuk memasuki tadika dan melihat sendiri prasarana dan fasiliti yang kami sediakan. Terusnya akan meningkatkan lagi jumlah ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke tadika kami. Yang kelima adalah melalui media sosial. Tadika kami akan memaksimumkan penggunaan platform ini untuk memperkenalkan tadika, yaitu melalui website tadika, Facebook, YouTube, dan WhatsApp group. Kami akan menyebarkan iklan di website tadika dan juga di Facebook bagi tontonan masyarakat yang lebih luas. Kami juga akan berkongsi maklumat tentang pembelajaran dan aktiviti yang dilakukan oleh kanak-kanak melalui WhatsApp group. Selain itu juga, tadika kami juga mempunyai YouTube channel tersendiri untuk memuat naik pengalaman pembelajaran kanak-kanak di tadika kami. Dengan menggunakan kesemua platform ini, orang ramai akan melihat kehebatan yang dimiliki oleh tadika. Promosi perniagaan yang terakhir adalah short advertisement yang kami lancarkan di kaca televisyen.
kami akan menghasilkan iklan yang lebih lengkap, jelas dan menarik bagi mendapatkan perhatian ibu bapa terhadap keistimewaan yang dimiliki oleh tadika. Ramalan hasil perkhidmatan tadika kami akan mendapat permintaan yang tinggi oleh masyarakat di kawasan persekitaran kerana kekangan masa untuk menjaga anak-anak dan juga jarak yang dekat dengan perumahan. Selain itu, dengan adanya kadar ekonomi setempat yang stabil akan menarik perhatian mereka kerana perkhidmatan yang kami tawarkan adalah bersesuaian dengan kemampuan. 5.0 Rancangan Operasi Tadika di Bayu. Dasar bulanan bagi penasihat atau pengurus tadika adalah sebanyak RM2,200 per bulan. Bagi guru tadika pula adalah sebanyak RM1,900 sebulan. Bagi pembantu guru tadika adalah sebanyak RM1,600 sebulan. Bagi pengawal keselamatan pula adalah sebanyak RM1,500 per bulan. Manakala bagi jurulatih renang, ballet, martial art masing-masing sebanyak RM1,600 per bulan. Manakala tukang masak dan bahagian pembersihan am adalah sebanyak RM1,300 sebulan. Dan anggaran perbelanjaan bagi tadika di Bayu untuk gaji sahaja adalah sebanyak RM39,200 sebulan. Ya, senarai pakej yang ditawarkan oleh tadika di Bayu. Okey, tadika di Bayu akan menawarkan sebanyak 2 pakej kepada kanak-kanak dan ibu bapa boleh memilih sama ada ingin menempatkan anak mereka di pakej A ataupun pakej B. Okey, kita pergi dahulu kepada pakej A. Pakej A adalah sebanyak yuran pakej A adalah sebanyak RM600 sebulan. Okey, subjek yang kami tawarkan iaitu tadika di Bayu tawarkan adalah sama yang terdapat dalam KSBK. Okey, khusus tambahan untuk pakej A ni, kanak-kanak boleh menyertai tarian ballet, martial arts dan renang. Oleh itu, apabila ibu bapa membayar yuran anak mereka sebanyak RM600, ketiga-tiga tarian ballet, martial arts dan renang ni kanak-kanak boleh menyertainya. Manakala pakej B, ibu bapa perlu membayar yuran sebanyak RM450 sebulan. Okey, subjek yang ditawarkan sama sahaja dengan pakej A. Manakala yang membezakan antara pakej A dengan pakej B adalah kursus tambahan. Ibu bapa hanya boleh memilih satu daripada 3 kursus tambahan yang telah disediakan, iaitu perbelanjaan operasi. Okey, jenis perbelanjaan operasi, daftaran perniagaan anggaran setahun adalah sebanyak RM1,300. Manakala lesen perniagaan adalah sebanyak RM1,000. Gaji pekerja sebulan anggaran adalah sebanyak RM39,200. Manakala setahun RM470,400. Alatan tulis pula anggaran sebanyak RM200 dan anggaran setahun adalah sebanyak RM2,400. Alatan perabot pula adalah sebanyak RM10,000 setahun. Bil air RM3,000 dan bil elektrik RM3,600. Manakala bagi gaji penyelenggara teknikal adalah sebanyak RM7,200 setahun. Maka jumlah anggaran setahun bagi perbelanjaan operasi adalah sebanyak RM498,900. Rancangan keuangan perniagaan tadika kami ini melibatkan perbelanjaan bahan mentah, senarai perabot dan alat kelengkapan. Seperti yang anda lihat di dalam slide kami, terdapat beberapa item-item yang telah kami senaraikan seperti meja bulat kanak-kanak, meja 4 segi kanak-kanak, meja dewasa dan pelbagai lagi. Jumlah keseluruhan untuk perbelanjaan kami ini ialah RM18,367. Kos perbelanjaan projek perniagaan tadika kami ini melibatkan beberapa item-item seperti yang terdapat di dalam slide, iaitu lot parking, surau, ruang pejabat, bilik rawatan, kelas, ruang dapur,
tandas, kawasan berkebun, stor, tempat permainan pasir, pondok, main peranan, pagar, dan papan tanda. Jadi, jumlah keseluruhan perbelanjaan projek yang telah saya sebutkan tadi adalah sebanyak RM9.850 Malaysia. Belanjawan tunai pula ini melibatkan pendapatan dan perbelanjaan. Seperti yang Anda lihat di dalam slide, pendapatan kami ialah melalui rakan kongsi, iaitu setiap seorang akan mengeluarkan modal sebanyak RM8,000. Jadi, jumlah keseluruhan modal yang telah terkumpul ialah RM40,000. Baiklah, perbelanjaan ataupun pengeluaran kami ini melibatkan jumlah kos bahan mentah adalah sebanyak RM18,367, manakala jumlah kos pelaksanaan projek adalah RM6,850. Jadi apabila kedua-dua perbelanjaan ini ditambah adalah sebanyak RM25,217. Jadi, baki keseluruhan wang tunai kami adalah RM14,708. Rancangan organisasi Tadika di Bayu. Tadika di Bayu menetapkan Norjana Alius sebagai penasihat atau pengurus Tadika di Bayu, dan guru-guru Tadika di Bayu adalah Julaimi Semon, Josepius, Nuriani Halik, dan Mas Elarina Jinus. Seterusnya, tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan adalah dalam kalangan ahli pemilik Tadika di Bayu sendiri, jawatan yang lain seperti jurulatih, pengawal keselamatan, pembantu, dan tukang masak. Bahagian pembersihan am akan dibuka kepada orang ramai yang berkelayakan. Pengawal keselamatan hendaklah merupakan warga negara Malaysia berumur 21 tahun hingga 45 tahun, amanah dan menepati masa sehat tubuh badan. Untuk menjadi jurulatih renang, hendaklah berkemahiran dalam bidang renangan, minat akan kanak-kanak, dan menepati waktu. Seterusnya, jurulatih tarian balet. Untuk menjadi guru jurulatih tarian balet ini, hendaklah berkemahiran dalam bidang ini, minat akan kanak-kanak, dan juga menepati waktu. Seterusnya, sebagai jurulatih martial arts. Seorang jurulatih hendaklah mempunyai kemahiran dalam bidang ini, minat akan kanak-kanak, dan juga menepati waktu. Seterusnya, untuk menjadi tukang masak Tadika di Bayu, hendaklah warga negara Malaysia, mahir dalam bidang masakan, minat akan kanak-kanak, dan tahu mengurus kanak-kanak dengan baik. Dan yang terakhir iaitu bahagian pembersihan am. Bahagian pembersihan am hendaklah warga negara Malaysia mempunyai kemahiran dalam mengurus sebuah rumah. Kurikulum dan program pembelajaran Tadika di Bayu ini terbagi kepada dua, iaitu jadual pembelajaran dan juga program tahunan. Okey, bagi jadual pembelajaran Tadika di Bayu, kami menawarkan dua pakej pembelajaran, iaitu pakej A dan pakej B seperti yang diterangkan pada slide sebelumnya. Okey, jadi Tadika di Bayu ini juga mula beroperasi pada pukul 7 pagi hingga 12.30 hari. Dan Tadika di Bayu ini menawarkan 11 subjek termasuk co-curriculum. Okey, ini adalah jadual pembelajaran Tadika di Bayu. Okey, pada hari Isnin, kelas bermula pada pukul 7 hingga 7.30, iaitu health screening dan juga health screening dan cycle time. Okey, bagi pukul 7 hingga 7.30 ini adalah sama bagi semua hari, iaitu Isnin hingga Jumaat. Ini adalah rutin harian yang dilakukan. Lepas tu 7.30 hingga 8 AM adalah ballet class. Pukul 8 hingga 8.30 pagi adalah bahasa kita, iaitu bagi subjek bahasa Melayu. Dan 8.30 hingga 9 pagi ni adalah free flow play, iaitu kanak-kanak bermain bebas. Pada pukul 9 hingga 9.30 adalah waktu rehat. Dan seterusnya 9.30 hingga 10 pagi adalah let's explore, iaitu subjek sains. Dan 10 hingga 10.30 adalah pendidikan Islam dan juga moral. Dan 10.30 hingga 11 pula adalah free flow play lagi, iaitu kanak-kanak bermain bebas.
Dan pada pukul 11 hingga 12.30 adalah learning through project, iaitu akan ditentukan bagi untuk projek yang akan dilakukan oleh kanak-kanak. Dan 12.30 adalah waktu pulang. Bagi waktu jadual hari Selasa hingga Jumaat juga adalah sama seperti hari Isnin. Okey, seterusnya program ini adalah bermatlamat untuk melibatkan pelbagai pihak dalam aktiviti yang dijalankan, iaitu penglibatan ibu bapa, guru dan juga kanak-kanaknya. Ini merupakan program-program yang dijalankan oleh Tadika di Bayu. Okey, yang pertama sekali adalah World Children's Day. Yang kedua adalah sambutan Hari Jadi. Okey, sambutan Hari Jadi Tadika di Bayu ini dijalankan melalui 3 fasa, iaitu yang pertama sekali adalah pada bulan April, yang kedua adalah pada bulan Ogos, dan yang ketiga adalah pada bulan November. Okey, seterusnya adalah sambutan Hari Perayaan dan Kemerdekaan. Okey, yang keempat adalah Hari Bertemu Pelanggan, iaitu ini dilakukan untuk membincangkan tentang prestasi bagi kanak-kanak dan dilakukan 2 kali setahun, iaitu pada bulan Mei dan juga Oktober. Okey, seterusnya adalah program Fashion Show, di mana program ini kanak-kanak digalakkan untuk membuat pertunjukan fashion mengikut tema yang akan diberikan oleh Tadika. Seterusnya adalah lawatan yang seterusnya adalah Little Entrepreneur Day. Here adalah Sports Day, di mana program ini adalah untuk memberi keseronokan kepada kanak-kanak. Di samping daripada aktiviti yang dijalankan ini, mereka akan dapat mengeratkan silaturahim antara kanak-kanak dan juga dapat meningkatkan kemahiran motor kasar mereka. Secara keseluruhannya, kertas kerja yang diusulkan ini diharapkan dapat meyakinkan pihak-pihak yang terlibat dalam menjalinkan kerjasama, dan Tadika di Bayu juga menjanjikan kelainan dan keistimewaan yang terdapat di Tadika ini. Sekian, terima kasih.